Hai guys, what's up? Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk tengok video kali ni. Aku harap korang semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, okay? So guys, buat yang baru mengenali Faiz Cerita, buat yang baru tengok video yang ada di Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang guys. Tak boleh salam, kalau boleh salam aku salam, so tak boleh salam. So salam perkenalan daripada sini je lah ya. So jangan lupa guys untuk support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan juga share. Dan korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description di bawah. Sebelum aku memulakan penceritaan guys, aku nak bagi tahu dengan korang macam biasalah, walaupun benda ni dah banyak kali aku ceritakan, aku bagi tahu, aku explain kan, sehingga kan mungkin ada yang muak nak dengar, mungkin ada yang nak skip ke, tak apa. Boleh, tak kisah. Walaupun nak skip lah bahagian ni. Sebab yalah, mungkin ada yang tak sanggup nak dengar sebab banyak kali sangat kan nak dengar. Tapi untuk aku sendiri, kalau aku tak cakap, aku tak explain kan, rasa macam kurang sikit untuk aku sendirilah kan. So guys, aku nak minta maaf banyak-banyak kepada semua yang tengah tengok ni. Tak kisahlah berapa pun umur semua yang tengah tengok ni. Terima kasih banyak-banyak dan saya nak minta maaf kepada korang semua di atas segala salah silap sepanjang penceritaan. Jika ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang menyenangkan, mungkin ada info-info yang kurang tepat, mungkin ada kelemahan yang ialah di sana sini kan, ada yang tak kena ke kan, mungkin ada pelicuk kat mana-mana ke, saya minta maaf banyak-banyak kepada korang dan saya akan cuba perbaiki untuk beri yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. So guys, diingatkan juga setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan. Untuk dalam video kali ni, apa yang aku nak sharekan dengan korang guys, kisah seram ni dikongsi dari seseorang yang namanya Kak Salina. Kata Kak Salina ni, kisah seram dia ni berlaku, seingat dia lah, pada tahun 2013. Dan masa tu pada bulan Mac. Kisah seram ni terjadi apabila dia dengan suami dia ada menginap dekat sebuah hotel guys. Yang tujuan mereka menginap tu sebab mereka nak menyambut ulang tahun perkahwinan. Pada masa yang sama nak menyambut juga ulang tahun Kak Salina ni. Dekat hotel tu guys, Kak Salina ni dengan suami dia terkena dengan gangguan-gangguan mistik yang memang diorang tak jangka pun. Kata Kak Salina memang satu pengalaman yang mengerikan jugalah. Dan untuk dia sharekan kisah ni guys, untuk bagi kita sama-sama dengar kan, untuk sekadar perkongsian lah. Dia kata macam segan juga, mungkin dia kata kok tak seram macam kisah-kisah yang lain, tapi untuk dia yang alami memang dia rasa dia nak sharekan lah, sebab dia rasa memang sangat menyeramkan pada yang tahu-tahulah. So kalau korang nak tahu kisah Kak Salina ni seram ke tak seram, on ke tak on, korang kena stay tune sampai habis. So guys, pengenalan cerita Kak Salina ni bermula pada tahun 2013 pada bulan Mac yang aku bagi tahu tadi. Dan waktu tu ulang tahun perkahwinan Kak Salina ni dengan suami dia. Pada masa sama bulan tu juga adalah hari jadi Kak Salina ni lah. So pada bulan tu ataupun pada hari tu lah, suami Kak Salina ni dia bagi cadangan dengan Kak Salina ni. Apa yang Kak Salina bagi tahu, apa yang dia sharekan, suami dia cakap, Wak, nanti jom lah kita pergi tidur hotel mana-mana, kita relax untuk menyambut anniversary. Suami dia bagi cadangan. Lepas tu suami Kak Salina ni dia ada cadangkan satu hotel ni, tapi Kak Salina dia tak bersetuju dengan hotel yang suami dia pilih ni. Jadi dia pun bagi cadangan lah dekat suami dia untuk pilih hotel yang ada bintang, yang rating dia okey. Kemudian biarlah hotel tu yang ada nama sikit. Dan hotel yang mereka pilih ni lokasinya terletak di Port Dickson ataupun DPD lah. Lepas tu pula mereka bentuk hotel ni, bangunannya berbentuk Minangkabau. Hotel ni lah yang Kak Salina pilih. Korang yang tengah tengok ni mesti tahu kan hotel ni dekat mana, dekat PD tu. Untuk aku sendiri aku tak tahulah guys. So kalau korang tahu, kalau korang nak share kan, korang boleh sharekan dekat ruangan komen lah. Kalau rasa tak perlu, tak payah. Dan Kak Salina dengan suami dia pun menginap dekat hotel tu selama 2 hari 1 malam. Bila dia dengan suami dia sampai je dekat hotel tu untuk check in, dari waktu sampai sehinggalah waktu sebelum nak menjelmanya malam, semuanya berada dalam keadaan yang okey-okey je. Dan aktiviti dia bersama suami dia sepanjang hari tu memang agak padat, memang menarik, sangat ceria lah guys. Memang tak sangkakan pun nak berlaku apa-apa. Kata Kak Salina, dia ada dapat satu panggilan telefon dari resepsionis. Susah nak sebut. Resepsionis dekat hotel tersebut. Resepsionis hotel tu dia call Kak Salina untuk bertanyakan keadaan bilik yang mereka bagi tu okey ke tak okey, ada masalah ke, adakah semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Ketika Kak Salina dapat panggilan daripada resepsionis tu, suami dia sedang menunaikan solat maghrib. Kata Kak Salina, waktu dia dapat panggilan daripada resepsionis hotel tu,
Dia kata dia agak pelik juga guys, sebab waktu yang dia call tu adalah waktu solat maghrib. Soalan yang dia tanyakan pula berkaitan dengan keadaan bilik. Dekat fikiran Kak Salina waktu tu, kata dia berlega-lega, bermacam-macam persoalan. Dia macam terfikir dengan panggilan tu. Yang pertama, apa yang dia rasa macam panggilan tu, yang pertama lah, mungkin panggilan tu nak memberi ucapan pada dia dengan suami dia untuk anniversary perkahwinan mereka. Mungkin juga panggilan untuk beri ucapan pada Kak Salina ni sebab hari jadi dia. Lepas tu kedua, adakah panggilan yang dia dapat tu merupakan prank call? Yang ketiga, mungkin sebab gangguan. Lepas tu dalam perbualan telefon Kak Salina dengan receptionist tu, Kak Salina ada tanyalah dekat receptionist tu, dekat dalam bilik hotel tu ataupun dekat hotel tu ada ahem-ahem ke? Maksudnya ada apa-apa gangguan mistik ke kan? Ada hantu-hantu ke? Lepas tu apa yang receptionist tu cakap, tak ada puan. So bila receptionist tu cakap tak ada, Kak Selina pun dapat agak lah, maksudnya dia faham lah apa yang dia nak sampaikan tu, receptionist tu faham lah. Jadi tak payahlah susah-susah Kak Selina nak menerangkan dia punya soalan tu. Dan sepanjang perbualan dalam telefon tu juga tak ada pula receptionist tu nak bagi ucapan selamat jadi ke, happy anniversary ke, memang tak ada. Betul-betul nak bertanyakan pasal keadaan bilik mereka je. Lepas tu perbualan tu pun tamat. Bila dah habis tamat bercakap dalam telefon dengan receptionist tu, suami Kak Salina pun dah habis menunaikan solat. Jadinya Kak Salina pun dia ceritalah dengan suami dia yang receptionist ni call apa semua kan. Suami Kak Salina ni dia bagi tahu dengan Kak Salina ni lah, mungkin pihak receptionist hotel dia orang nak wish kot kita punya anniversary ataupun birthday awak, sebab suami dia ada maklumkan masa booking berkaitan dengan tarikh istimewa mereka berdua ni. Jadi Kak Selina pun dengan suami dia pun tak adalah borak lama-lama sangat pasal hal ni. Jadi mereka berdua pun abaikan, meneruskan dengan plan yang seterusnya pada malam tu untuk keluar makan malam. Selepas Kak Selina dengan suami dia dah settle makan malam apa semua, dalam pukul 10.30 malam tu mereka berdua dah sampai dekat hotel. Bila dah sampai, mereka pun pergilah dekat bilik mereka. Apa yang Kak Selina bagi tahu, dia tak ingatlah pukul berapa. Tapi apa yang dia ingat, masa tu dia dengan suami dia dah bersiap lah nak masuk tidur. Pada masa tu, keadaan dekat bilik hotel mereka tu guys, sangat sejuk. Pada mulanya, kata Kak Selina, dekat atas katil tu, dia tidur sebelah kanan, suami dia sebelah kiri. Lepas tu Kak Selina ni rasa macam tak selesa sebab dekat bilik tu, aircon tu sejuk sangat. Sangat-sangat sejuk. Dia pun cakap dengan suami dia, sejuk sangat ni kan, dah pakai selimut tebal ni pun masih lagi terasa sejuk. Lepas tu kemudiannya Kak Selina ni pun dia bertukar tempat lah dengan suami dia. Kalau tadi Kak Selina sini, suami dia sini, jadi tukar lah. Tukar macam ni. Bila dah bertukar tempat tidur ni, bila Kak Selina tidur dekat posisi suami dia yang asal ni tadi, bila dia baring je nak tidur lah, dia ada terbau guys. Tiba-tiba je datang bau busuk macam bau bangkai. Bila Kak Selina dah terbau macam tu, dia kata dia abaikan lah, dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Sebab dia kata dalam fikiran dia waktu dia bau benda yang busuk tu, dia anggap je lah macam ada bangkai tikus mati ke dalam laci. Sebab kata Kak Selina waktu tu dia tak ada nak fikir berat-berat sangat. Tak ada nak fikir yang yelah benda yang pelik-pelik. Sebab waktu tu dia dengan suami dia pun dua-dua dalam keadaan yang sangat-sangat letih. Tambah pula perjalanan mereka nak ke PD tu memang agak panjang. Tak lama kemudian, selepas dah bertukar tempat tidur tu, bermulalah kejadian yang tak diingini berlaku. Yang pertama ni berlaku apabila suami dia tutup lampu. Mereka ada terdengar bunyi yang bising tau, seolah-olah macam ada binatang ataupun serangga di atas dinding belakang almari baju ataupun saluran aircon. Bunyi dekat situ lagi kuat. Dan kemudiannya suami Kak Selina ni tegur lah bunyi tu. Lepas dia suami dia tegur, bunyi tu terus hilang. Dan kata Kak Selina dengan keadaan bilik yang ketika tu memang sangat-sangat sejuk. Masa tu pula suami dia dalam keadaan yang sangat-sangat mengantuk. Suami dia sempat lah pergi dekat slot kad. Kan dekat bilik hotel kan ada slot nak masuk kad kan. Suami dia pergi dekat slot tu untuk mencabut kad tu, untuk biarkan bilik tu dalam keadaan yang panas kejap. Lepas tu, kurang daripada 1 minit, Kak Selina ada dengar bunyi dentuman kaki yang sangat kuat tau, berlari nak menuju ke katil mereka ni. Bila Kak Selina dah terkejut macam tu kan, dia pun terbangun, dia pun kejutkan suami dia lah. Lepas tu mereka berdua pun dalam keadaan yang kelang kabut lah. Suami dia pun pergi dekat slot kad tu, pergi masukkan balik kad untuk onkan semula lampu dengan aircon. Pada waktu tu juga kata Kak Selina, dia dengan suami dia dah saling berpandangan lah guys. Mereka berdua dah mula ada satu perasaan yang dah bermacam-macam. Selepas je suami Kak Selina onkan lampu bilik, suami dia ada onkan TV. Bila suami dia on TV tu guys,
TV tu dalam keadaan channel yang tak ada siaran. Kata Kak Selina hanya paparan skrin yang dot-dot, dot-dot hitam putih. Kata Kak Selina dia memang agak pelik sangat. Sedangkan sebelum dia dengan suami dia nak keluar daripada bilik tu untuk pergi keluar untuk makan malam semua tu, TV tu dalam keadaan yang ada siaran. Yang saya ingat dia siaran TV3. Lepas tu pula ketika dia dengan suami dia baru check in masuk dalam bilik tu, memang ada siaran TV, ada cerita apa semualah. Dan pada waktu tu memang menambah tanda tanya lah pada Kak Salina ni dengan suami dia. Lepas tu suami dia pun ambil remote, nak tukar-tukar lah siaran tu, nak tengok siaran apa yang ada. Tapi kata Kak Salina, Alhamdulillah, masa tekan-tekan tu nak tukar siaran tu, ada terpaparnya siaran saluran TV Al-Hijrah. Keluar je saluran TV Al-Hijrah tu adalah bacaan Al-Quran. Kata Kak Selina dia dengan suami dia memang berada dalam keadaan lega. Memang macam tu, dalam keadaan yang lega sangat. Pada malam tu kata Kak Selina dia dengan suami dia tidur bertemankan bacaan ayat Al-Quran yang ada dekat TV tu lah. Gangguan tu tak terhenti kat situ je. Dia ada bermimpi. Katanya dalam mimpi dia tu, dia didatangi 2 resepsionis hotel. Yang masa tu resepsionis ni mengetuk pintu bilik mereka. Yang peliknya kata Kak Salina dalam mimpi tu, bila dia dengar je resepsionis ni ketuk pintu bilik, dia pun buka lah pintu. Lepas je dia buka pintu, ada munculnya resepsionis perempuan. Yang mengejutkannya, resepsionis perempuan tu beritahu kawan dia, iaitu resepsionis lelaki, ada dekat dalam bilik air, dekat dalam bilik Kak Salina ni. Dan dalam mimpi tu, persoalannya kata Kak Salina, dia baru buka pintu, macam mana pula kawan dia ni boleh masuk? Resepsionis perempuan ni bertanyakan soalan yang sama dekat Kak Salina ni. Soalan yang sama waktu dia dapat call tu, yang waktu maghrib tu, kan ada resepsionis call kan. Soalan yang sama, bertanyakan pasal keadaan bilik, okey ke tak okey, ada masalah ke tak ada masalah. Tapi dalam mimpi tu, riak wajah resepsionis tu, satu reaksi muka yang kata Kak Selina menyeramkan guys. Dan dia memberikan satu senyuman yang sinis. Senyuman yang macam okey ke bilik, okey ke tak okey, macam tu. Maafkanlah apa aku buat tu kira demo je. So macam yang aku beritahu dengan korang tadi, dalam mimpi Kak Selina tu dia beritahu resepsionis yang dekat pintu tu perempuan. Lepas tu ada seorang lagi resepsionis, tapi dekat dalam bilik air, yang itu lelaki. Dan kata Kak Selina sekadar perkongsian, waktu dia bercuti ni, menginap dekat hotel ni, dia dalam keadaan yang uzur. Dan katanya pad kotor ataupun tuala wanita yang kotor dia dah basuh. Dan Kak Selina beritahu dia dah bungkus kotoran tu, dah masukkan dalam plastik. Yang plastik tu dia memang bawa siap-siap daripada rumah untuk dia buang waktu nak balik daripada hotel ni. Lepas tu tak lama kemudian kata Kak Selina dia pun dah terjaga. Dan waktu dia terjaga tu pula waktu solat subuh. Jadi dia pun kejutkan suami dia untuk menunaikan solat subuh. Sejak kejadian malam tu guys, kata Kak Selina dia dengan suami dia memang tak bercerita apa-apa. Mereka memang tak bercakap apa-apa pun. Tapi Kak Selina ni dia dah plan, nanti bila dah check out daripada hotel tu, dah keluar, memang dia nak cerita lah hal ni dengan suami dia. So bila dah bersiap apa semua, mereka berdua pun dah check out, nak keluar daripada hotel tu. Lepas dah keluar daripada hotel tu, dah keluar daripada kawasan tu, dah dalam kereta, Kak Selina pun ceritalah dengan suami dia apa yang berlaku, apa yang dia mimpi, apa semua. Lepas tu macam ceritalah kan, minta pendapat suami dia kejadian yang mereka berdua alami sebelum tidur tu agak-agak apa benda. Suami Kak Selina ni dia ada beritahu dengan Kak Selina. Dia bagi tahulah yang waktu dia nak cabut kat slot bilik tu, bukan cabut lah, nak letak balik. Kan lepas dah dengar bunyi tu kan, nak letak balik kad supaya on balik semua kan. Waktu tu kata suami dia, Kak Selina memang dia ada dengar bunyi dentuman kaki. Tapi bila Kak Selina bagi tahu dengan suami dia macam tu, suami dia kata suami dia tak dengar pun bunyi dentuman kaki. Yang suami dia dengar ada satu bunyi kuat binatang ataupun serangga yang berada dekat dalam bilik tu. Dan Kak Selina pun dia buat tanggapan lah, apa yang suami dia dengar tu mungkinlah tikus ke, atau mungkin ada binatang-binatang lain lah kan. Kak Selina ni dia beranggapan lah yang bila suami dia cabut slot kad tu kan, nak biar bilik tu macam panas kejap sebab sejuk kan. Kata dia mungkin lah waktu suami dia cabut tu, dia beranggapan mungkin makhluk-makhluk dekat dalam bilik tu, mungkin penghuni kat bilik tu, dia beranggapan yang Kak Selina dia dengan suami dia dah check out. So kata Kak Selina lepas kejadian tu dia memang trauma sekejap. Lepas tu dia kata taubat lah. Dia kata dia pun cakap dengan suami dia, kita lepas ni tidur hotel mana-mana, kita janganlah nak cabut-cabut kad tu, biar je terpasang. So kata Kak Selina ni macam pengajaran lah buat dia dengan suami dia. Dan pasal mimpi Kak Selina, dia mimpi resepsionis tu,
Memang mimpi tu macam tu je guys. Apa yang dia masih ingat, mimpi tu didatangi resepsionis yang masa tu ketuk pintu dan dia buka, ada resepsionis perempuan, lepas tu ada resepsionis lelaki kat dalam bilik air. Lepas tu mimpi tu tak berlalu panjang, tiba-tiba je dia dah terbangun. Lepas tu dia pun ada cerita lah dengan suami dia apa yang dia mimpi ni juga. Kak Salina macam teringat kan dalam mimpi tu resepsionis perempuan tu cakap ada kawan dia resepsionis lelaki kat dalam bilik air. Dekat dalam bilik air tu kan ada barangan kotor kan masa tu Kak Salina kan tengah uzur, dan Kak Salina rasa resepsionis lelaki yang dikatakan ada kat bilik air tu dalam mimpi tu seakan-akan macam mencari-cari benda yang kotor tu. Tapi ini memang Kak Salina tak boleh lupa. Dalam mimpi tu kan bila resepsionis perempuan tu cakap ada kawan dia tu kan dekat bilik air, muka resepsionis perempuan tu kata Kak Salina memang sangat-sangat menyeramkan. Satu muka yang memberi satu reaksi muka senyuman yang sangat ngeri lah guys. Itu je lah yang aku boleh sampaikan dengan korang. Itulah apa perkongsian Kak Salina untuk dalam kisah video kali ni guys. Kisah ni dia dengan suami dia terkena dengan gangguan ni sewaktu mereka menginap dekat sebuah hotel yang terletak di PD. So dia kata mungkin lah hotel ni ramai tempat mereka. So korang yang tengah tengok ni tahu ke hotel tu kat mana? Kalau rasa nak sharekan boleh sharekan dekat komen. Kalau rasa tak perlu tak payahlah. Okay, so guys, itu sahaja perkongsian dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk tengok video kali ni. Segala kelemahan, kesilapan, mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan ataupun mungkin ada kata-kata yang membuatkan korang tak selesa, aku minta maaf banyak-banyak guys, dan aku akan cuba perbaikilah supaya tidak akan mengulangi lagi kelemahan tersebut. Okay, dan aku akan juga memberikan yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. So guys, itu sahajalah dalam video kali ni. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudah tengok video yang ada di Faiz Cerita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki yang sangat luas, dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan korang. Amin. So guys, sekiranya kalau korang ada kisah-kisah seram misteri yang korang nak sharekan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. So bolehlah aku kongsikan dalam video di masa akan datang. Juga tak lupa buat yang baru melalui Faiz Cerita, jangan lupa guys untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan juga share video ni. So itu saja guys dalam video kali ni. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih banyak-banyak. Aku sangat amat memerlukan sokongan korang dan aku hargai sangat setiap view daripada korang ni. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang. Teruskan support. Itu saja guys. Sekian daripada Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys. InsyaAllah. Assalamualaikum.